Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk, "Saya tak mahu lagi terus campur tangan dalam hal ehwal Parti Kalau." Ismail Sabri. Berita penuh. Kuala Lumpur, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan belum memutuskan sama ada beliau akan mempertahankan kedudukannya sebagai naib Presiden UMNO dalam pemilihan parti akan datang. Ahli Parlimen Berak itu berkata, ketika ini beliau masih mempertimbangkan perkara itu. Malah mengakui pilihan yang akan dibuatnya kelak akan menentukan tim pasukan mana yang menjadi pilihan. Saya belum seambil sebarang keputusan untuk pertahankan jawatan atau sebaliknya. Saya masih mempertimbangkan perkara itu. Jadi sama ada saya ada tim pasukan atau tidak, ia bergantung kepada keputusan itu nanti bertanding pertahan jawatan atau sebaliknya. Jika saya pilih untuk tidak bertanding, maka sudah tentu saya tiada tim pasukan, katanya ketika temu bual bersama BH hari ini. Terdahulu, Datuk Seri Mohammed Khalid Nordin mengesahkan akan mempertahankan jawatannya sebagai naib Presiden UMNO pada pemilihan parti. Selain Muhammad Khalid, sumber berkata seorang lagi naib Presiden, Datuk Seri Madzir Khalid akan turut mempertahankan jawatan selain Setiausaha Agung Barisan Nasional BN, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang juga dikabarkan akan merebut jawatan nombor 3 UMNO itu kelak. Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 sebelum ini memutuskan dua jawatan tertinggi parti yaitu Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Tak pernah sebut nak tanding jawatan Presiden UMNO Timbalan. Dalam pada itu, Ismail Sabri menegaskan sekiranya mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatannya, beliau tidak mahu lagi terus campur tangan dalam hal parti. Mengulas keputusan PAU 2022 mengenai jawatan Timbalan Presiden dan Presiden tidak dipertandingkan, katanya setakat ini beliau menghormati keputusan itu. Setakat ini saya hormati keputusan PAU 2022. Kecuali Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS buat keputusan sebaliknya. Kalau ROS buat keputusan lain, kita akan putuskan bila masanya tiba, katanya. Ismail Sabri menegaskan sebelum PAU 2022, beliau tidak menyebut sepatah perkataan pun atau menunjukkan minat untuk bertanding jawatan presiden atau timbalan presiden. Bagi saya kalau nak berlawan, tidak boleh ramai-ramai satu jawatan. Direbut sampai 3-4 orang. Ini tiada makna, hanya menyebabkan UMNO berpecah. Jadi saya kata kena tengok dulu keputusan parti ada pertandingan atau tidak. Ini kerana saya ada mendengar ura-ura dua jawatan ini tak dipertandingkan, katanya. Mengulas kenyataan Datuk Seri Ahmad Maslan mengenai keputusan PAU 2022 tidak melanggar sebarang perlembagaannya atau peraturan mesyuarat, katanya Setiausaha Agung UMNO itu tidak boleh membuat kenyataan sedemikian. Jangan mengambil alih bidang kuasa ROS, kerana jabatan itu baru saja menjawab surat dua pihak yang mengadu perkara itu. Saya difahamkan ROS sudah menjawab aduan dua pengadu itu yang mereka sudah menerima aduan itu dan ROS sedang menyiasat. Jadi Ahmad Maslan tidak boleh kata begitu. Biarkan dulu ROS menyiasat, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk, "Bersatu dan PAS kini bermasalah. PN diancam bahaya." Berita penuh. Siap PAS. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberitakan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti tersebut pada PRU15 yang lalu. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan.
Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil lebih ramai saksi bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai berkenaan. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar kata sumber itu lagi. Katanya, siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Tambah sumber itu, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenaan, selain perlu mengangkat sumpah. Dengan 90 penerima duit sedekah telah dikenal pasti, malah turut diambil keterangan mereka, kedudukan PAS kini tentu saja sedang diancam bahaya. Ia bukan saja mendedahkan beberapa kemenangan PAS dalam PRU 15 lalu boleh dibatalkan kerana melanggar undang-undang, malah mengancam masa depan parti itu di mata rakyat. Jika terbukti banyak kemenangan PAS diraih kerana rasuah, walaupun dianggap sedekah oleh Hadi Awang, imej PAS sebagai parti Islam boleh terhakis dengan sendirinya. Apa yang berlaku kepada PAS ini juga suatu tamparan secara langsung kepada PN setelah akaun bank Bersatu, sebuah lagi komponen PN telah dibekukan oleh SPRM untuk disiasat berkaitan pengubahan wang haram. Bersatu bermasalah dan PAS juga bermasalah. Mampukah PN menghadapi PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi dengan berkesan? Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi MD Nor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan hela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah. Syabuddin Hussein, 3 hari bulan 2, 2023.